Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, pada minggu ini kita akan sambung lagi perbincangan kita mengenai topik haba. So, pada minggu ini fokus kita adalah untuk subtopik terakhir yang bertajuk haba pendam tentu. Okey, mula-mula sekali kita tengok definisi kepada haba pendam. Haba pendam ialah haba yang diserap atau dibebaskan pada suhu tetap semasa perubahan keadaan jirim sesuatu bahan. So, kita ambil contoh paling mudah adalah air lah, di mana berlaku perubahan keadaan jirim daripada keadaan pepejal menjadi cecair dan cecair menjadi gas apabila haba diserap. Manakala perubahan jirim yang berlaku semasa haba dibebaskan pula adalah daripada gas menjadi cecair dan daripada cecair menjadi pepejal. Terdapat dua jenis haba pendam. Yang pertama kita tengok adalah haba pendam tentu perlakuran. So, definisi kepada haba pendam tentu perlakuran adalah kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kg bahan daripada pepejal kepada cecair tanpa perubahan suhu atau sebaliknya. Maksud sebaliknya di sini adalah haba pendam tentu perlakuran ini juga diperlukan semasa proses perubahan cecair kepada pepejal. Okey, pepejal kepada cecair dan cecair kepada pepejal. Manakala haba pendam tentu penguapan pula adalah kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kg bahan daripada cecair kepada gas tanpa perubahan suhu atau sebaliknya. Maksudnya haba pendam tentu penguapan ini juga terpakai untuk perubahan daripada gas kepada cecair. So, kedua-dua haba ini diserap dan dibebaskan dan pada waktu yang sama suhu bahan tidak berubah. Suhu kita panggil suhu tetap ataupun suhu mala. Okey. So, haba pendam tentu ini dapat ditentukan melalui pengiraan. Okey, iaitu rumusnya adalah L sama dengan Q per M. So, ini L L huruf kecil. L ni adalah untuk dalam bahasa Inggeris kita panggil latent heat. Haba pendam ni dalam bahasa Inggeris kita panggil latent heat. So, dia bagi simbol L lah. So, Q adalah kuantiti haba. Kuantiti haba ni kita boleh tentukan menerusi kalau kita pakai pemanas yang menggunakan kuasa elektrik, kita boleh kira melalui kuasa dalam unit watt darab dengan masa dalam unit saat. Dan M adalah mass iaitu jisim. So, unit SI bagi haba pendam tentu adalah joule per kg. Okey, kalau dapat kita tengok dekat dalam slide ini menunjukkan suatu lengkung pemanasan di mana lengkung ini dipelotkan berdasarkan suhu melawan masa. So, dekat dalam lengkung ni, kita bahagikan dia kepada 5 fasa yang berbeza. Iaitu fasa pertama, fasa PQ. Fasa kedua adalah QR. Fasa ketiga adalah RS. Fasa keempat adalah ST. Dan fasa terakhir adalah TU. Jadi kita tengok daripada satu fasa kepada suatu fasa apa yang berlaku. Ada 4 perkara yang kita perhatikan, iaitu adalah keadaan jirim pada fasa tersebut, fungsi haba yang diserap, perubahan suhu dan akhir sekali adalah ikatan antara zarah. Kita tengok fasa yang pertama iaitu fasa PQ, di mana fasa itu kita dapati bahawa graf menunjukkan peningkatan. So, keadaan jirim pada waktu itu adalah dalam keadaan pepejal dan haba diserap untuk meningkatkan tenaga kinetik zarah. So, bila tenaga kinetik zarah meningkat, maka pergerakan dia akan bertambah rawak. So, sebagaimana kita tahu tadi, suhu meningkat. Jadi, apabila pergerakan zarah semakin rawak, maka ikatan antara zarah menjadi semakin lemah.
Fasa kedua adalah fasa QR, di mana pada keadaan jirim pada waktu itu adalah bercampur di antara pepejal dan cecair. Pada waktu inilah haba pendam perlakuran diserap untuk memutuskan sepenuhnya ikatan antara zarah. Dan sebab haba pendam perlakuran itu diserap, maka suhu pada waktu itu adalah tetap ataupun mala. Kita dapati bahawa graf itu adalah dalam keadaan mendatar. Dan pada waktu ini ikatan antara zarah akan terputus. Fasa seterusnya adalah fasa RS, di mana keadaan jirimnya adalah cecair. So, haba diserap untuk meningkatkan tenaga kinetik zarah dan kita dapati graf tersebut meningkat. Maka ikatan antara zarah, zarah-zarah cecair pada waktu ini semakin lemah. Fasa seterusnya adalah fasa ST, di mana keadaan jirim adalah pada keadaan cecair dan gas. So, pada waktu inilah haba pendam penguapan diserap untuk memutuskan sepenuhnya ikatan antara zarah. Dan pada waktu ini, kita dapati bahawa graf adalah mendatar. Jadi, suhu adalah tetap ataupun mala. Dan pada waktu inilah, ikatan antara zarah terputus menyebabkan berlakunya perubahan keadaan jirim. Dan akhir sekali adalah fasa TU, di mana pada keadaan ini, pada fasa ini, keadaan jirim adalah sepenuhnya dalam bentuk gas. Haba diserap untuk meningkatkan tenaga kinetik zarah dan kita dapati pada waktu ini graf adalah meningkat. Dan pada ini juga apa yang berlaku, ikatan antara zarah adalah semakin lemah. Okey, seterusnya kita tengok kepada lengkung penyejukan. Seperti mana lengkung pemanasan, lengkung ini juga diplotkan berdasarkan suhu melawan masa. Dan kita bahagikan juga dia kepada 5 fasa. Okey, fasa pertama adalah fasa PQ, fasa kedua adalah QR, fasa ketiga adalah RS, fasa keempat adalah ST dan fasa terakhir adalah TU. So, kita boleh nampak daripada lengkung ini berlaku pada fasa-fasanya. Ada fasa yang suhu dia semakin turun, ada fasa yang suhu dia mendatar, dan ada fasa yang suhu dia menurun semula dan mendatar semula dan menurun semula. Okey, kita tengok apa yang berlaku pada fasa PQ. Pada fasa PQ, keadaan jirim adalah sepenuhnya dalam keadaan gas, di mana haba dibebaskan untuk menurunkan tenaga kinetik zarah. So, apabila tenaga kinetik zarah semakin menurun, ikatan antara zarah akan menjadi semakin kuat kerana berlakunya penurunan pergerakan zarah-zarah dalam bahan tersebut. So, kita dapati bahawa dalam graf dia menunjukkan penurunan. Maka apa yang berlaku di sini, suhu menurun. Pada fasa QR pula, keadaan jirim adalah bercampur di antara gas dan cecair. Kerana pada waktu inilah haba pendam penguapan dibebaskan untuk membentuk daya ikatan antara zarah. So, kita akan dapati pada waktu ini graf adalah dalam keadaan mendatar, maka suhu adalah tetap ataupun mala dan ikatan antara zarah terbentuk. Jadi, daripada gas dia akan bertukar menjadi cecair. Seterusnya pada fasa RS, keadaan jirim adalah sepenuhnya cecair dan haba dibebaskan lagi untuk menurunkan tenaga kinetik zarah. Jadi, pergerakan dia semakin lama semakin perlahan. Suhu pula pada waktu ini menurun dan ikatan antara zarah semakin kuat. Seterusnya fasa ST, di mana pada fasa ini keadaan jirim adalah bercampur antara pepejal dan cecair. So, pada waktu inilah haba pendam perlakuran dibebaskan untuk membentuk daya ikatan antara zarah. Dan kita dapati pada waktu ini suhu adalah tetap dan ikatan antara zarah terbentuk. Jadi, pepejal akan bertukar kepada cecair akan bertukar kepada pepejal. Dan akhir sekali adalah fasa TU, di mana pada keadaan ini jirim adalah berada dalam keadaan pepejal 100%. So, haba dibebaskan lagi untuk menurunkan tenaga kinetik zarah dan suhu akan jadi semakin menurun dan ikatan antara zarah akan jadi semakin kuat. Seterusnya kita tengok aplikasi haba pendam tentu dalam kehidupan seharian.
Mula-mula kita tengok penyejukan minuman oleh ketulan ais. Selalunya bila kita nak sejukkan minuman secara segera, kita masukkan saja ketulan ais dalam minuman kita. Dia lebih cepat sejuk berbanding kalau kita masukkan peti ais. So sebenarnya apa yang berlaku? Yang berlaku adalah haba pendam perlakuran diserap oleh ais ketika melebur daripada minuman. So, sebagaimana yang kita dah belajar tadi, bila haba pendam ni diserap ataupun dibebaskan, perubahan suhu adalah tidak berlaku. Suhu jadi malah. Jadi, apabila ais menyerap haba pendam perlakuran, maka suhu ais tidak berubah. Sebaliknya, suhu minuman akan menurun. Sebab ais akan kekal menjadi ais lagi, manakala minuman tadi semakin menyejuk. Seterusnya kita tengok mengekalkan kesegaran ikan dalam kotak polistrina. Ini selalunya dibuat oleh pemborong ikan untuk memindahkan ikan tu daripada laut ke pasaraya. Selalunya dia akan simpan ikan dalam kotak polistrina dan dia akan letakkan ais dengan banyaknya. So, kotak polistrina menghalang penyerapan haba daripada persekitaran. So, haba pendam perlakuran diserap oleh ais ketika melebur daripada ikan. So, suhu ais tidak berubah manakala suhu ikan akan menurun. So, ini akan menyebabkan ikan menjadi sejuk dan kesegarannya akan dapat dikekalkan. Seterusnya kita tengok untuk menstim makanan. So, ini adalah satu cara untuk memasak dengan cepat. Itu caranya adalah kita kukus makanan tersebut. So, haba pendam penguapan dibebaskan oleh steam semasa kondensasi kepada makanan. So, kalau kamu perasan apabila kita mengukus makanan, maka akan terbentuk cecair pada penutup pengukus tersebut. So, apa yang berlaku adalah steam bertukar menjadi air. Steam adalah bentuk gas dan air adalah bentuk cecair. So, berlaku proses kondensasi di situ. Jadi, pada waktu itu, haba pendam penguapan dibebaskan dan makanan akan menyerap haba tersebut. Jadi, apabila makanan menyerap haba tersebut, maka suhu makanan akan meningkat dan makanan akan masak. Manakala suhu steam tidak berubah, iaitu kekal pada 100 darjah Celsius. Dan akhir sekali adalah penyejukkan badan menerusi perpeluhan. Jadi apabila kita panas, lalu kita akan berpeluh dan kemudian kita akan rasa sejuk. Apa yang berlaku adalah haba pendam penguapan diserap oleh peluh semasa penyejatan daripada badan. So, yang menyebabkan kita rasa sejuk itu adalah peluh menyejat daripada badan. So, apabila peluh tersejat daripada badan, dia membawa bersama haba daripada badan. Jadi, haba daripada badan dibebaskan menyebabkan suhu badan menurun dan kita akan rasa semakin sejuk. Maka dengan ini berakhirlah sudah tajuk haba dan berakhirlah juga sukatan sains tambahan untuk tahun ini. Semoga apa yang cikgu sampaikan bermanfaat pada kamu. Dan jangan lupa untuk jawab soalan daripada Google Form yang cikgu telah sertakan linknya dekat ruangan description pada video ini. So, cikgu harap kamu semua dapatlah tinggalkan sedikit jejak di bahagian komen ataupun like video ni. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu ya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.